salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Selamat pulang ke studio Astro Awani selepas beraya. Macam mana raya? Saya nampak meriah sangat. Macam saya pula nak pergi ke Pengkalan Pego. Alhamdulillah seronok juga beraya di kampung. Seperti biasalah, kalau di kampung tu kita menerima kunjungan daripada saudara mara dan juga kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga semua. Dan hari ini seperti biasalah 7 Syawal dah kita. Tapi saya nak tanya juga, semalam jam masa balik? Semalam, ya betul. Semalam saya daripada Ipoh Perak menuju ke Kuala Lumpur. Sepatutnya dalam 2 jam sekitar macam tu. Tapi jamnya sekitar 4 jam lebih. Ada beberapa kawasan seperti biasalah di sekitar Bidor, di sekitar Gopeng, itu antara hotspot yang tak bergerak langsung. Saya terpaksa keluar pergi ikut jalan persekutuan. Walaupun dah sampai Syawal ke-7, masih lagi jam. Jadi kita akan bawakan juga perkembangan mengenai kesesakan trafik itu sebentar saja lagi. Tapi kita nak bawa tumpuan anda ke muka hadapan paparan astroawani.com yang mana kita ada beberapa berita yang baru dimuat naik dan juga berita yang mungkin anda perlu tahu pada hari ini. Pertamanya adalah BN sebulat suara setuju pertahanan kerajaan perpaduan dan nak membincangkan model menghadapi PRN nanti. Ya, dan juga semalam kita dikejutkan dengan pemergian Syed Ismail Syed Ibrahim dan PM juga mengucapkan takziah kepada keluarga Mael ini. Begitu juga dengan isu viral yang kami turut muat naikkan di laman web kami di astroawani.com di mana suami isteri ditahan bantu siasatan aksi Willy. Ini nanti kita akan bawakan di second block nanti, Gigi. Pastinya pemergian saya kira Mael, ekspedisi legenda metal, saya kira industri metal, music metal dalam negara kita mengejutkan ramai pihak. Ramai sebenarnya dalam kalangan kita merupakan peminat tegar ekspedisi. Pastinya kehilangan Mael ekspedisi dirasai. Kita akan pastinya merindui suara Mael berkumandang membawakan lagu-lagu daripada ekspedisi. Dan selain itu kita terjaga juga host TV Amerika Jerry Springer juga dilaporkan meninggal dunia semalam. Serta WHO jangka angka kematian meningkat di Sudan akibat sanitasi yang lemah. Bukan saja perkara itu, tapi juga sistem kesihatan juga mungkin memburuk dalam keadaan yang sangat-sangat rendah sekali di Sudan. Ya, kerana krisis ataupun konflik di Sudan semakin memburuk pada ketika ini walaupun kedua-dua pihak yang bertelagah telah pun mengumumkan untuk mengadakan gencatan senjata selama 72 jam pada semalam. Tetapi apa yang dilaporkan pada siang tadi adalah pertempuran masih lagi berlaku dan ini menunjukkan mereka ini terus tidak mengikuti apa gencatan senjata yang telah pun dipersetujui. Dan dalam masa yang sama juga, our concern bagi rakyat Malaysia adalah untuk kita menyelamatkan semua warga kita. Dan kalau kita lihat apa perkembangannya di mana 30 rakyat Malaysia dijangka tiba di tanah air pada hari ini. Esok tu, ini laporan ini semalam kami keluarkan dan ditulis esok lah. Jadi apa yang dijangkakan pada hari ini dan di mana katanya seramai 30 rakyat Malaysia tiba di Jeddah pada malam Rabu waktu tempatan selepas mengharungi perjalanan mencabar dari Khartoum, Sudan yang bermula sejak Isnin. Dan menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan ringkas di media sosial rasminya, mereka dijangka pulang ke tanah air menaiki pesawat Saudia pada Jumaat. Dan konvoi tersebut tiba pada jam 8.54 malam waktu tempatan di Jeddah dengan menaiki kapal tentera laut Arab Saudi dari Port Sudan. Dan Duta Besar Malaysia ke Sudan Muhammad Razdan Jamil selamat tiba di Pengkalan Tentera Laut Raja Faisal di Jeddah dan beliau juga disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Dan pastinya sebenarnya proses evakuasi rakyat Malaysia dari Sudan ini sememangnya telah pun dirancang lebih awal, namun disebabkan gencatan senjata yang tidak dipatuhi oleh kedua-dua pihak yang bertelagah, maka ada masalah sedikit untuk kita nak bawa keluar rakyat Malaysia yang berada di Sudan sana. Tapi dalam masa yang sama juga konflik ataupun konflik Sudan ini juga memberi kesan kepada proses evakuasi bukan saja daripada rakyat Malaysia, malah warga negara lain yang berada di Sudan sana. Tapi dalam masa yang sama kita bersyukur kerana sebilangan rakyat kita dapat kita bawa pulang keluar. Namun ada cabaran-cabaran yang terpaksa ditempuhi kerana ini menurut Menteri Luar sendiri, Dato' Sri Zamri Abdul Kadir, yang berkata bahawa rakyat Malaysia di Sudan ini menempuh detik cemas apabila diancam peluru sesat
sebelum mereka berjaya dibawa keluar dari negara bergolak itu. Dan kata Datuk Zamri, pengalaman itu dikongsikan sendiri oleh rakyat Malaysia yang terperangkap di Sudan beberapa hari lalu. Dan katanya rakyat Malaysia berlindung sementara di Kompleks Petronas Sudan turut diancam peluru sesat. Zamri berkata beliau dimaklumkan pada Hari Raya Aidilfitri peluru sesat dikesan menembusi tingkap di kompleks itu. Itu satu saya kira perkara yang mendebarkan juga. Kalau saya berada di kawasan itu menempuhi detik yang sama, juga tak boleh saya nak fikirkan waktu-waktu Syawal lagi pasti ia mencetuskan kebimbangan keluarga di Malaysia kan. Ya, dan saya kira juga mereka ni pastinya akan berasa trauma kerana terpaksa menempuh satu perjalanan yang mungkin agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Dan dalam masa yang sama juga mereka ini berisiko untuk terkena peluru-peluru tadi. Apa yang Datuk Sri Zamri katakan sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat, semoga semuanya baik-baik saja, selamat tiba ke tanah air. Dan pastinya kami di Esrawani akan membawakan laporan lanjut ketibaan mereka yang dilaporkan ataupun dijangka tiba di tanah air pada hari ini seramai 22 orang kesemuanya. Jadi kita akan bawakan dalam Buletin Awani dan juga di platform Astro Awani lain. Bercakap mengenai risiko itu juga, kita kena memaklumkan kepada anda di luar sana, perjalanan yang mereka terpaksa tempuhi adalah selama 30 jam, iaitu dari Khartoum ke Pelabuhan Sudan untuk ke Jeddah, Arab Saudi. Kita harapkan semua yang hadir itu nanti, yang tiba ke Malaysia itu nanti dapat diberikan, saya kira bantuan psikologi. Ya, bantuan psikologi juga. Mungkin ada trauma yang dihadapi oleh mereka juga dalam detik cemas itu. Itu cerita sedikit mengenai luar negara, cerita mengenai perkembangan konflik di Sudan, bagaimana kita nak evakuasi rakyat Malaysia di sana, tetapi kita juga nak bawakan sedikit perkembangan dalam negara kita ini, iaitu kita dah bincang sebentar tadi hari ini Syawal yang ke-7. Walaupun Syawal yang ke-7 ini saya kira di lebuh-raya utama negara pada ketika ini masih lagi sesak untuk beberapa kawasan kerana ada yang mengambil peluang untuk melanjutkan cuti mereka sehingga hari Wesak nanti. Pada minggu depan. Saya ingatkan sampai hari bekerja. Sampai hari buruh. Sampai hari buruh saja. Sampai hari buruh hari Isnin, katanya ada yang sampai hari Wesak, sampai hari Rabu ataupun Khamis. Itu jadi, baru kita panggil apa? Raya betul. Raya Sakan. Jadi sebenarnya untuk kita mengelakkan kesakan ni, di pihak lebuh raya sendiri terutamanya PLAS telah pun menjalankan ataupun menggerakkan beberapa inisiatif, termasuklah mengaktifkan semula smart lane di hujung minggu ini. Dan apa yang dilaporkan adalah apa yang diperjelaskan oleh PLAS, katanya PLAS menjangkakan akan berlaku sekali lagi lonjakan trafik pada hujung minggu ini susulan penghujung cuti sekolah sempena Aidilfitri selain cuti hari pekerja pada hari Isnin. Dan justru PLAS dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengaktifkan smart lane, iaitu pembukaan sementara lorong kecemasan di laluan-laluan tertentu yang kritikal di lebuh raya untuk menambah kapasiti lorong. Dan sebenarnya kalau nak buka lorong kecemasan ni bukan semua daripada utara sampai ke selatan kita buka, tetapi hanya ada beberapa kilometer ataupun hotspot saja yang dikenal pasti yang dibenarkan untuk anda menggunakan lorong kecemasan. Pertama adalah di menghala ke utara, iaitu antara persimpangan Port Dickson hingga persimpangan Seremban arah utara, dan persimpangan Senai Utara hingga persimpangan Kulai arah utara bagi membantu melancarkan trafik. Dan juga beberapa lagi smart lane yang diaktifkan, termasuklah di Gua Tempurung ke Gopeng, dan juga di Slim River dan juga Sungkai, dan juga di Rawang hinggalah ke Sungai Buaya. Jadi kalau anda nampak ada orang yang menggunakan lorong kecemasan, jangan pelik kerana PLAS sendiri telah pun membenarkan mereka ini. Sekiranya anda juga tersekat dalam kesakan, jadi anda bolehlah gunakan smart lane, iaitu di hotspot-hotspot yang saya laporkan sebentar tadi. Saya suspek kan, bukan sahaja mereka ni yang pulang ke kampung untuk berhari raya, tapi pergi ke tempat-tempat ini, tempat tarikan pelancong seperti Melaka ataupun Ipoh Perak sendiri untuk bercuti. Bagi mereka mungkin bukan penganut agama Islam lah. Saya kira mungkin ada yang ambil peluang untuk sama-sama memeriahkan hari raya ini melawat beberapa kawasan pelancongan. Itu mungkinlah saya rasa menambah kepada kesesakan sehingga Syawal ke-7 ini. Tapi raya-raya juga sebenarnya dalam masa yang sama juga kita kena pastikan kesihatan kita dalam keadaan optimum. Kerana ada laporan mengatakan bahawa masa raya ni pesakit diabetes paling banyak dapatkan rawatan selepas hari raya. Memanglah kan, sebab kebanyakan rumah ni kalau kita pergi mengunjungi, mana ada rumah nak bagi air kosong, mesti akan bagi air manis kan, umpama air sirap. kan.
air kok kan. Tak, mustahil nak bagi air kosong tu. Kalau bagi air kosong tu umpama macam apa? Tak manis berseri. lah. Tak Tak seri manis lah sebenarnya. bagi air kosong saja kan. Tapi apa pun itulah keseronokan menikmati Juadah Hari Raya. Tapi bagi golongan yang menghidap pesakit menghidap penyakit diabetes ini, kalau tersalah makan, inilah akan menjadi akibatnya, terpaksa mendapatkan rawatan selepas hari raya. Maklumlah bukan saja air manis, tapi kuih raya, kuih muih kan, kuih muih tradisional kita juga merupakan saya kira manis-manis juga ya. Betul. Ya, kerana apa yang difahamkan, kalau kita makan satu biji kuih tu, kita nak menghapuskan semula kalori yang kita makan itu, perlukan kita jogging sebanyak dalam 10 minit, 20 minit begitu. Itu baru sebiji. Jadi perkara ini perlu anda lihat. Kerana apa yang dilaporkan, pesakit-pesakit diabetes ini dapat mendapatkan rawatan selepas hari raya ini sebabkan mereka ini tidak mengawal keseimbangan corak pemakanan mereka. Jadi mereka ini menganggap perayaan adalah masa untuk mengabaikan diet seimbang dan memilih makanan manis, berlemak, bergaram dan mengandungi kandungan karbohidrat yang tinggi. Kita tahulah selepas puasa ni mungkin kita rasa macam inilah masa aku nak berlendenau, nak makan segalanya. Tapi kalau Cheat bagi day, mereka yang ada penyakit-penyakit sebegini, perlu berpada-padalah dalam kita nak makan tu, Gigi. Itulah kan. Itu yang pastinya bila berpada-pada tu kena ingatlah. Bila makan tu, kalau kita memang ada kecil manis, Betul. darah tinggi, makan tu boleh tapi dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Baik, kita nak pergi ke berita yang seterusnya. Inilah saya kira beberapa topik yang kita aktif membincangkan di Astro Awal ni berkaitan dengan cuaca panas ekstrim yang melanda negara baru-baru ini. Apatah lagi risiko strok haba yang juga boleh terjadi ke atas orang dewasa dan juga kanak-kanak. Yang mana saya kira ini merupakan laporan kedua yang melibatkan kanak-kanak. Seorang kanak-kanak perempuan umur setahun maut akibat strok haba, dan kejadian ini berlaku di Kelantan yang mana kanak-kanak ini berasal dari kampung Kota Baru, Kelantan, berusia setahun 7 bulan, meninggal dunia dipercayai kerana strok haba. Dan kata bapanya Ahmad Faris Fazli Muhammad Nasir, anaknya Nur Imani mulai batuk sejak seminggu lalu dan mengalami simptom muntah-muntah beberapa hari selepas itu, dan punca kematian hasil postmortem mendapati bahawa adalah disebabkan strok haba apabila air dalam badan semua kering dan paru-paru juga dilihat sudah mengecut, dan jelas bapanya lagi anaknya itu juga dilihat sudah pun mula kritikal pada Isnin malam. Tapi apa yang tragisnya, mereka sebenarnya sudah pun membawa anak ini ke klinik swasta, kemudian klinik swasta sudah refer kepada hospital. Namun apabila sampai ke unit kecemasan Hospital Raja Perempuan Zainab II, keadaan anak dah memang lemah dan juga kesejukan. Namun doktor yang bertugas meminta anak ini dibawa pulang. Dah bagi ubat, kemudian dibawa pulang. Mereka pun confused lah, keliru kenapa bawa pulang. Saya pun tak tahu, katanya memang niat nak suruh masuk ward kerana sebab anak saya dah lembik dah. Keadaan anak ini semakin teruk sebelum menghembuskan nafas terakhir sekitar jam 7.20 pagi Selasa. Jadi itulah kita lihat bagaimana sebenarnya risiko strok haba, dan difahamkan kanak-kanak berkenaan dikatakan bermain di luar rumah pada hari raya pertama sewaktu cuaca panas. Jadi kepada ibu bapa dan juga kepada orang dewasa sendiri, perlulah ambil langkah berjaga-jaga kerana kita tahu pada ketika ini cuaca panas yang ekstrim, katanya di Thailand sana akan mencecah lebih daripada 50 darjah Celsius. Jadi negara kita juga mungkin akan menerima impak yang sama. Jadi lindungi diri anda, jangan kita dedahkan diri kita dengan cuaca panas, dan pastikan kita minum secukupnya supaya kita hidrasi dalam badan kita ni dapat kita jaga, dan juga kita dapat pastikan juga kita dapat beraya dengan aman dan juga gembira. Yang pastinya daripada perbincangan yang kita lakukan hari demi hari, terutamanya kepada kanak-kanak ini, pertamanya anda kena pastikan mereka ni minum air yang cukup. Ini nak mengelakkan mereka dehidrasi. Kedua, kalau boleh restock lah aiskrim ke makanan-makanan yang sejuk di waktu-waktu panas ini. Dan ketiga, jangan biarkan anak-anak ni
beraya rumah ke rumah, kutip duit raya, walaupun itu merupakan satu tradisi, tapi ketika cuaca panas ekstrim ini merupakan satu perkara yang perlu dielakkan. Dan juga ada pakar yang memberi nasihat, memberi peringatan bahawa jangan tinggalkan anak di dalam kereta sebab panas ni panas luar biasa tau, lain sikit. Kalau takut bila tinggal sekejap pun dia akan memberi kesan kepada anak-anak ini. Betul. Dalam cakap mengingat kanak-kanak ni ketika hari raya ni, pastilah mereka ni antara golongan yang paling seronok sekali. Dan ketika mana kita berhari raya ni, mungkin SOP ni mungkin kita lepas pandang. Dengan tidak sanitasi tangan dan juga mungkin ada yang bergejala, kita bersalam-salaman, berpelukan dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak lihat untuk pembukaan semula sekolah nanti pada 2 Mei nanti, iaitu pada Selasa depan, kita tahu sebelum ini apabila sekolah dibuka, kes COVID-19 kita sedikit meningkat. Jadi ini menimbulkan kerisauan terutama di peringkat kementerian dan juga di peringkat sekolah, begitu juga dengan ibu bapa. Dan ini saranan sebenarnya daripada KPM, di mana KPM sebenarnya masih lagi dalam perbincangan pemakaian semula pelitup muka di sekolah. Dan apa yang diperincikan oleh Menteri Pendidikan sendiri, iaitu Fadlina Siddiq, katanya, apa yang diperincikan oleh KPM sebenarnya. KPM sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia, Fadlina Siddiq berkata perbincangan khas tersebut bagi mencari penyelesaian terbaik demi keselamatan dan kesihatan para pelajar yang akan mula bersekolah pada Minggu hadapan. Dan katanya juga perbincangan itu berkait dengan isu penularan COVID dan cadangan pemakaian pelitup muka bagi mencari penyelesaian terbaik demi keselamatan dan kesihatan anak-anak yang akan bermula persekolahan pada minggu hadapan, Gigi. Dan itu antara cerita berkaitan dengan apa perlu dilakukan bila buka sekolah nanti. Masih lagi dalam peringkat perbincangan, tapi kita dah tahu jugalah pemakaian pelitup muka ni sebenarnya tidak diwajibkan di sekolah, tapi kita galakkan untuk kanak-kanak ini, lebih-lebih lagi bukan saja COVID-19 yang mula meningkat, juga keadaan jerebu yang melanda negara. Tapi dalam masa yang sama juga ada perkara yang melibatkan sekolah yang telah pun digerakkan oleh KPM sendiri, program ini. Program I Am Free. Ia adalah untuk menangani amalan hisap vape dalam kalangan murid sekolah rendah. Ini merupakan satu, saya kira, program yang program kecemasan saya kira perlu dilakukan segera kerana ia tidak sepatutnya berlaku, yang mana Kementerian Kesihatan akan memperluaskan program I Am Free tahun ini dan seterusnya tangani amalan hisap rokok elektronik dan vape dalam kalangan murid sekolah rendah. Dan menurut KPM, program I Am Free dilaksanakan kepada murid sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6 di 636 sekolah rintis untuk memastikan mereka yang lahir pada 2009 dan ke atas kekal tidak merokok sepanjang hayat. Jadi kita sebenarnya program ini bukan sahaja untuk memberi kesedaran, tapi juga untuk memberi, saya kira, peringatan kepada kanak-kanak sekolah ini. Jangan mereka berani-berani nak cubalah. Kalau dah cuba tu kita harap mereka tinggalkan. Yang tak cuba lagi, kita bagi mereka satu peringatan supaya rasa takut sedikit untuk cuba. Ya, ini untuk mereka juga, untuk memastikan tahap kesihatan mereka ini dalam keadaan yang baik. Jadi ini satu inisiatif yang baik yang perlu diperluaskan lagi di seluruh negara. Dan itu saja mungkin sebab kita bawakan dalam blok pertama ini. Dan selepas ini kita nak bawakan cerita politik sedikit dan juga cerita mengenai ragam-ragam komuniti kita. Jadi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi 7.30 pagi ini. Kita nak bawakan sedikit cerita politik. Ini di mana dakwaan terdapatnya Napoleon kecil ataupun mungkin dikatakan sebagai diktator kecil dalam pejabat Perdana Menteri. Ini dakwa daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Mat Noor, yang katanya wujud kumpulan yang digelarnya sebagai Napoleon kecil dalam kalangan pegawai di Pejabat Perdana Menteri PMO. Dan beliau berkata kumpulan ini berperanan sebagai pihak yang menguruskan beberapa perkara dan keputusan kecil melibatkan PMO selain menonjolkan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata beliau, dakwanya Napoleon kecil ini telah mewujudkan sistem pecah dan perintah, terutama membabitkan hubungan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan selain menampakkan keburukan individu tidak disukai mereka. Dan tindakan itu menurut Sanusi akan mewujudkan perbalahan berpanjangan
sekaligus merenggangkan hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan terutamanya melibatkan negeri Kedah iaitu negeri pembangkang. Jadi kita lihat ya, dakwaan ini perlu juga disiasat dan apa yang beliau katakan sekiranya terdapat wujud dakwaan beliau ini, maka Perdana Menteri juga harus mengambil tindakan dengan tidak lagi mengambil mereka bekerja dan sebagainya kerana kita tahu pada ketika ini kerajaan perpaduan kita mahukan satu kerajaan yang mengambil kira semua aspek terutamanya memelihara kepentingan orang ramai walaupun negeri-negeri itu adalah negeri pembangkang. Jadi hubungan antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri sangat penting terutamanya dalam kita nak membangunkan sebuah negeri itu sebenarnya. Tapi antara lain dakwaan daripada Menteri Besar Kedah ini kalau kita nak pendekkan lah kan, kata pendeknya adalah Sanusi mendakwa bahawa seolah-olah ada pihak ketiga yang mungkin tak nak melihat hubungan dia dan juga Perdana Menteri baik. Katanya begitulah, katanya perkara ini telah mewujudkan pembalahan perpanjangan sekaligus merenggangkan hubungan antara kerajaan negeri dan juga persekutuan. Saya kira dakwaan ini perlu ada bukti. Betul. Selain bukan hanya satu dakwaan kosong semata-mata. Baik, seterusnya ini berkaitan dengan PRN. Selepas kita busy Syawal ini, selepas ini kita akan bakal busy sibuk dengan PRN yang mana Barisan Nasional Sebulat Suara setuju pertahan kerajaan perpaduan dan bagi membincangkan model kerjasama menghadapi PRN. Itu yang disuarakan sendiri oleh Setiausaha Agong BN Datuk Seri Zamri Abdul Kadir yang berkata mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional Sebulat Suara bersetuju untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. BN juga komited untuk bersama-sama membangunkan agenda polisi rakyat terus dilaksanakan. Katanya dalam mesyuarat yang membabitkan semua parti komponen BN, perbincangan turut melibatkan model kerjasama antara BN bersama parti dalam kerajaan perpaduan bagi berdepan pilihan raya negeri. Dan itulah yang kita mahukan, pakat-pakatlah, bahagi-bahagi saya kira negeri-negeri. Tapi itu semua kita akan nantikan nanti. Mungkin ada satu pengumuman khas berkaitannya. Ya, kerana PRN ini akan menjadi satu medan untuk kita menyaksikan bagaimana agaknya kerjasama antara Barisan Nasional, begitu juga dengan Pakatan Harapan. Dan ketiga PRN ini juga adalah merupakan tempoh ujian untuk mereka menentukan bagaimana hala tuju mereka selepas ini. Dan juga pastinya kita akan menantikan pada bila-bila masa saja lagi pembubaran DUN di 6 buah negeri itu katanya pada pertengahan bulan Jun, tetapi kita takut juga kalau awal kerana pihak media sendiri kita tahu apabila ada PRN dan sebagainya kita terpaksa bersedia lebih awal untuk kita menggerakkan jentera kita, begitu juga dengan coverage ataupun liputan yang kita akan laporkan kepada anda semua melihat kepada aspirasi rakyat di seluruh negara ataupun di 6 buah negeri ini. Saya kira PRN inilah yang akan menguji chemistry kerajaan perpaduan ni antara parti-parti komponen yang menganggotai kerajaan perpaduan. Saya kira PRN inilah perlu kerajaan perpaduan buktikan bagaimana mereka ni sebenarnya kerajaan yang benar-benar boleh mentadbir negara ketika ini. Ya, betul. Dan juga kita nak bawakan satu cerita viral dalam negara kita iaitu ketika hari raya pertama itu. Kalau kita lihat di platform media sosial viral video memperlihatkan sepasang suami isteri sebenarnya, lelaki dan juga perempuan, di mana lelaki itu menunggang motosikal dengan melakukan aksi wheelie, iaitu tayar ke depan diangkat. Dan juga tayar di depan terangkat. Dan juga ini sebenarnya satu aksi yang sangat berbahaya, dan di mana kalau kita lihat sebelum ini pasangan suami isteri berkenaan yang terlibat dalam aksi menunggang motosikal secara berbahaya pada Isnin lepas tampil menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru selepas 2 hari menghilangkan diri. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata masing-masing berusia 17 dan 16 tahun. 17-16 tahun pasangan suami isteri. Maknanya mereka kahwin awal lagi. Kahwin awal. Hadir ke IPD berkenaan pada 10 pagi dan kemudian ditahan unit 42 bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik bagi membantu siasatan, dan kes berkenaan disiasat kerana menunggang dengan aksi berbahaya kepada diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Saya ingat dulu kita selalulah dengan ada perkataan so-called sebagai mak rempit. Ramai juga merempit, tapi kini rupanya ada lagi rupanya. Ini aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka. Saya kira ini sebab kesan daripada keseronokan beraya tu jugalah. Kita tidak pasti sebenarnya siapa yang merakamkan ni, mungkin saudara atau adik-beradiknya yang merakam, jadi dia nak tunjuk aksi juga kan. Yang mana aksi ni juga
telah pun viral, akhirnya memberi padah kepada kedua-dua mereka. Tapi apa pun, kita tidak mahu perkara ini atau aksi ini ditiru oleh anda di luar sana. Betul. Terutamanya di kalangan belia yang menunggang motosikal, kerana bila anda lakukan aksi ini, tanpa saya kira pengawasan di kawasan jalan raya yang turut digunakan oleh pengguna jalan raya lain, ia akan mengundang bahaya bukan saja kepada diri sendiri, juga kepada anda, juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Kita harapkan pihak suami tu sayangkanlah lebih isteri tu. Betul. Kan, janganlah kalau sayangkan isteri, dah-dahlah tu buat aksi wheelie tu. Betul, tak nampak hero pun. Nanti kalau dah terjatuh tergolek, nanti sakit yang dapat. Jadi perlu lihat semula mengenai perkara-perkara ini. Dan juga sedikit saja lagi sebelum kita nak tinggalkan anda, ini cerita ataupun ini kita nak kongsikan dari segi pemakanan ketika Hari Raya Aidilfitri. Juadah yang paling digemari orang ramai adalah ketupat dan juga nasi impit. Jadi Gigi nak kongsikan dengan anda semua ni, apa ni cerita Gigi? Ini sebenarnya saya suka sekali sebab ini adalah mesej daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Ketupat palas versus nasi himpit, yang mana kementerian bandingkan jumlah kalori kedua-dua hidangan ini. Untuk ketupat pulut ataupun ketupat palas ini, satu biji mengandungi 130 kalori. Manakala nasi impit untuk 8 cube kecil, anda boleh makan 8 cube kecil untuk 80 kalori. Maksudnya satu cube tu 10 kalori. Kalau tambah rendang ayam, 100 kalori untuk 2 ketul ayam kecil. Kalau kuah kacang satu sendok, 130 kalori. Tapi saya tak suka kuah kacang, jadi selamat kan. Kan? Suka apa? Saya suka rendang masak lemak. Bukan. Rendang. Rendang cili api. Masak lemak cili api pula. Rendang cili api. Itu favourite saya lah. Jadi inilah cerita-cerita kandungan yang anda perlu lihat ya. Sebelum anda nak makan tu, kalau kita tahu esok dan juga hari Ahad nanti ada rumah terbuka, jadi berpada-padalah ambil. Nanti janganlah nak mengadu, alah aku ni badan dah berisi lah apa semua, tapi makan popak. Tapi kita detox lah. Detox lepas raya. Nanti kalau dah makan tu, nanti petang-petang kita jogging sikit untuk kita kawal kalori kita tu. Okey, baik, itu saja yang dapat kami bawakan, kongsikan pada jam 7.30 pagi ini. Anda boleh baca di astroawani.com kesemua perkongsian kami. Dengan itu, sekian saja. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafizul Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.